Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 yang membentangkan tajuk kata tugas 2 yang ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Firdaus bin Rosli yang memegang nombor matrik di 2021-1098-621 dan seterusnya ialah saudara Mustaqim, saudara Fitri dan saudara Muhammad. Pada bahagian strategi, kumpulan kami telah memilih strategi berpusatkan bahan. Okey, saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan strategi berpusatkan bahan. Bahan pelajaran memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan strategi ini, guru boleh menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah, menarik serta berkesan, manakala pelajar pula boleh memahami pelajaran dengan lebih lancar serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara kendiri atau berkumpulan tanpa pertolongan guru. Sebagai contoh, guru boleh melakukan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik, iaitu yang berkaitan dengan kata tugas. Misalnya, oleh itu pelajar akan bekerjasama antara satu sama lain bagi membentuk sosial dalam menyelesaikan masalah yang diterima. Ciri-ciri strategi berpusatkan bahan. Guru dan pelajar bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran. Yang kedua, kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar diutamakan dalam mengasah bakat pelajar. Yang ketiga, sifat-sifat sosial dipupuk melalui kaedah berkumpulan yang melibatkan bahan bantu mengajar. Yang keempat, aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan lebih bermakna dengan mengaitkan pengalaman sedia ada pelajar dengan bahan bantu mengajar. Pada bahagian inovasi, saya telah menginovasikan sesuatu iaitu yang dinamakan roda soalan. Apakah konsep permainan roda soalan? Okey, roda soalan diinspirasikan daripada rancangan televisyen berbentuk kuis iaitu Roda Impian. Apa perbezaannya roda soalan dengan roda impian? Permainan roda soalan ini merupakan permainan yang amat yang dapat menguji kemampuan para pelajar untuk menunjukkan kehebatan mereka dalam menjawab soalan yang diberikan secara rawak melalui putaran roda. Bentuk soalan pula terdiri daripada pelbagai bentuk iaitu objektif dan subjektif. Tahap kesukaran berbeza mengikut warna kertas. Ini ciri-ciri permainan roda soalan. Yang pertama, berkumpulan. Permainan ini dimainkan secara berkumpulan yang dibentuk oleh guru sesuai dengan saiz kelas. Yang kedua, arahan. Setiap kumpulan akan mengikut arahan yang diberikan oleh guru mereka bagi melincinkan cara bermain permainan ini. Tata cara permainan roda soalan. Yang pertama, guru mengarahkan pelajar membentuk beberapa buah kumpulan dan dilantikkan seorang ketua. Yang kedua, guru akan menerangkan cara permainan ini dimainkan. Yang ketiga, guru memaparkan roda soalan di hadapan kelas menerusi projektor. Keempat, ketua akan ke hadapan dan menekan papan kekunci untuk menerima nasib mereka, berapa jumlah soalan yang diterima. Yang kelima, roda soalan menunjukkan jumlah yang dipaparkan. Ketua kumpulan akan mengambil set soalan yang disediakan oleh guru. Yang keenam, kumpulan yang terpantas menjawab kuis berkenaan akan diperiksa jawapannya oleh guru mereka. Jika semuanya betul, guru akan menentukan pemenang. Sebaliknya, pelajar perlu mengulangnya kembali. Berikut merupakan simulasi permainan roda soalan. I'm better on the other side. 'Cause I learned
without you. Hurt me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. Without you, hurt me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. I'm better on the other side. Okey, baiklah, mari kita lihat apakah definisi pendekatan kooperatif. Menurut Slevin, 1982, pendekatan kooperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Okey, baiklah, mari kita lihat beberapa elemen yang terkandung di dalam pendekatan kooperatif. Elemen yang pertama ialah saling bergantung secara positif. Pembelajaran kooperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan pelajar dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri tapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Maka akan wujud saling bergantung secara positif yang kuat dalam sesuatu kumpulan. Maka, dengan kewujudan saling bergantung secara positif, ahli-ahli dalam kumpulan akan bekerjasama dalam cara yang dapat menyokong pembelajaran setiap ahli kumpulan dan seterusnya akan memastikan kumpulan mereka berjaya. Kita lihat pula elemen yang kedua iaitu penanggungjawabkan diri. Setiap ahli di dalam kumpulan bertanggungjawab untuk belajar dan menyumbang kepada tugasan atau aktiviti kumpulan demi kejayaan kumpulan masing-masing. Maka, bagi menilai penanggungjawabkan diri atau accountability individu, setiap ahli kumpulan, satu tugasan akan diberikan kepada kumpulan tersebut. Pencapaian kumpulan akan dinilai mengikut sumbangan setiap individu. Setiap ahli akan menerima markah mengikut sumbangan atau idea mereka. Walaupun setiap pelajar dikehendaki bekerjasama dalam satu tugasan, ia adalah bertanggungjawab atas pencapaiannya sendiri. Penilaian juga boleh dibuat mengikut individu. Seterusnya, elemen yang ketiga iaitu interaksi bersemuka. Interaksi bersemuka di sini bermaksud pelajar-pelajar memajukan pembelajaran pelajar lain dengan membantu, berkongsi dan menggalakkan usaha pembelajaran. Melalui interaksi bersemuka, ahli-ahli dalam kumpulan yang sama berdialog atau berbincang dalam kedudukan yang berhampiran di antara satu sama lain dan menunjukkan persefahaman serta kemajuan. Kedudukan mata bertentangan mata, lutut bertentangan lutut dan bahu berhampiran bahu dapat memupuk perkongsian idea atau jawapan. Selain itu, ia dapat memupuk semangat kekitaan dalam kalangan ahli kumpulan. Elemen yang keempat iaitu pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit. Kemahiran-kemahiran yang terlibat di dalam pembelajaran kooperatif seperti mengikut giliran, memberi galakan, mendengar, memberi pertolongan dan meminta pertolongan, meminta penjelasan ataupun meminta penjelasan dalam nada serta intonasi yang menurut norma-norma masyarakat dan sebagainya. Maka, bagi memastikan pembelajaran kooperatif berkesan, guru mesti mengajar kemahiran-kemahiran ini kepada pelajar. Kemahiran-kemahiran ini penting kerana ianya akan dapat memupuk ciri-ciri kepimpinan, kepercayaan, membuat keputusan dan sebagainya dalam diri pelajar.
pendekatan kooperatif bagi modul pedagogi tata bahasa iaitu berkaitan kata tugas 2 boleh dilakukan dengan meminta pelajar bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Guru juga boleh memberikan soalan berkaitan kata tugas 2 untuk murid bincangkan di dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan diwakilkan oleh seorang pelajar untuk membentangkan jawapan di hadapan kelas. Idea dalam mewujudkan permainan ilmiah ini adalah hasil daripada gabungan permainan kerusi muzik dan kotak beracun. Permainan telah diolah menjadi sebuah permainan ilmiah dan dinamakan sebagai kerusi pilihan dan balang misteri. Ciri-ciri yang terdapat pada permainan kerusi pilihan dan balang misteri ialah permainan ini memerlukan beberapa kumpulan pelajar, kerusi, muzik, balang dan koleksi soalan. Ciri yang kedua, permainan ini dilakukan di kawasan lapang bagi memudahkan pergerakan pelajar. Dan ciri yang ketiga, permainan ini memerlukan perbincangan di dalam kumpulan. Terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan permainan kerusi pilihan dan balang misteri. Langkah yang pertama ialah pelajar perlu mewakilkan seorang pelajar bagi setiap kumpulan. Langkah yang kedua, wakil pelajar daripada setiap kumpulan akan bermain permainan kerusi muzik. Langkah yang ketiga, pelajar yang gagal duduk akan mengambil soalan daripada balang beracun. Langkah yang keempat, soalan yang diambil akan dibincangkan secara berkumpulan. Dan langkah yang terakhir ialah wakil pelajar perlu membentangkan hasil perbincangan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ain. Nama saya Muhammad Fitri bin Razali, pemegang nombor matrik D202111098682. Baiklah, saya akan menyambungkan pembentangan dengan menerangkan kaedah yang digunakan oleh kumpulan kami. Kaedah yang digunakan oleh kumpulan kami ialah kaedah eksplorasi atau penemuan. Kaedah penemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran murid melalui penemuan kendiri. Murid dibenarkan menggunakan alatan mengikut kesukaan masing-masing dengan pemantauan daripada guru. Kaedah ini juga mampu meningkatkan rasa ingin tahu murid, keinginan untuk mencuba dan kebebasan melakukan eksplorasi. Bagi memastikan pembelajaran ini lebih berkesan, yang pertama, guru menyediakan alatan atau alat bantu mengajar kepada murid. Yang kedua ialah guru perlu memberi masa yang cukup kepada murid untuk melakukan aktiviti. Yang ketiga, guru perlu bertanya kembali tentang apa yang difahami mereka selepas aktiviti selesai. Yang keempat ialah guru menggalakkan mereka melakukan sendiri menggunakan alatan atau alat bantu mengajar supaya mereka lebih faham akan sesuatu topik yang diajarkan.
Baiklah, untuk inovasi pembelajaran saya telah menggunakan alat bantu mengajar berbentuk elektronik, iaitu saya telah menggunakan salah satu aplikasi dalam Google Chrome, iaitu WordWall. WordWall ini merupakan salah satu aplikasi yang berkonsepkan kuis atau permainan atas talian. Ciri-ciri WordWall ini ialah yang pertama, ianya mudah digunakan di mana-mana sahaja. Murid mampu mengakses permainan atau kuis yang disediakan dengan mudah. Dan yang kedua ialah menyediakan pelbagai kuis dan permainan yang menarik. Guru mampu mencipta permainan yang lebih menarik menggunakan aplikasi tersebut dengan lebih mudah. Untuk inovasi pengajaran ini, saya telah membina 3 buah kuis menggunakan aplikasi WordWall ini. Kuis yang dibuat adalah berdasarkan topik-topik seperti kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Saya telah membina 5 buah soalan bagi setiap topik. Berikut merupakan contoh simulasi pembelajaran menggunakan aplikasi WordWall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqim bin Ismail, pemegang nama menteri D2021109867. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang teknik. Teknik yang boleh digunakan pakai dalam aplikasi pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah adalah teknik inquiry. Teknik ini menurut Kalban 2000 yang merupakan satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid dan melibatkan aktiviti. Untuk teknik ini, murid akan melalui 3 proses penerokaan yang melibatkan pertanyaan soalan, penyiasatan dan pengumpulan maklumat. Teknik inquiry juga mementingkan mengapa dan bagaimana terhadap sesuatu perkara ataupun kejadian tertentu. Terdapat beberapa ciri-ciri teknik inquiry. Antaranya ialah yang pertama,
Teknik ini berpusatkan murid. Murid melakukan aktiviti meneroka, mengenal pasti, mencari dan menguji pengetahuan. Sekaligus hal ini menggalakkan penglibatan murid secara aktif. Ciri yang kedua pula adalah merangsang minat dan sikap ingin tahu murid. Merangsang minat dan sikap ingin tahu murid bagi meneroka, mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu masalah ataupun situasi yang diwujudkan oleh guru sendiri. Dan ciri yang ketiga adalah mengemuka soalan dan membuat proses pencarian maklumat. Hal ini mementingkan soalan yang mencabar pemikiran murid. Teknik inquiry semestinya mendatangkan impaknya yang tersendiri. Antaranya ialah pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran meneroka, menilai dan menyelesaikan masalah dalam membuat keputusan. Pelajar juga mampu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, pelajar dapat meningkatkan keseronokan dan minat belajar ketika proses pembelajaran dilakukan di bilik darjah. Dan akhir sekali, ia meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar dan juga guru. Seterusnya, untuk bahagian inovasi, saya telah mencipta sebuah permainan yang berasaskan dam ular dan telah diinovasikan agar menjadi lebih menarik. Permainan ini saya namakan Dam Kemenangan. Permainan ini boleh dimainkan oleh beberapa orang pelajar dalam satu kumpulan. Pelajar yang berjaya menghabiskan permainan ini dan menjawab semua soalan dengan jumlah yang banyak akan diumumkan sebagai pemenang. Seterusnya, terdapat beberapa ciri dalam permainan yang telah diinovasikan oleh saya. Yang pertama adalah bilangan pelajar. Permainan ini memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang pelajar dan maksimum 4 orang pelajar. Seterusnya, pelajar yang ingin memainkan permainan ini perlulah mempunyai papan permainan dan juga dadu. Pemain juga perlu memiliki beberapa set soalan agar lebih menarik. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tata cara bermain permainan ini. Permainan ini boleh dimainkan seramai 4 orang maksimum dan 2 orang minimum. Setiap orang murid diminta untuk membaling dadu terlebih dahulu untuk menentukan giliran. Pemain yang mendapat angka paling tinggi akan memulakan permainan terlebih dahulu dan diikuti pemain seterusnya. Setiap pemain juga diminta untuk meletak buah di tapak mula. Pemain akan bergerak mengikut tapak pada papan dam kemenangan bergantung pada angka dadu yang diperolehi. Terdapat beberapa petak khas yang memerlukan murid untuk mengikut arahannya. Setelah selesai bergerak, murid perlu mencabut satu soalan berdasarkan warna petak yang ia berhenti. Sebagai contoh, sekiranya murid tersebut berhenti pada kotak berwarna hijau, maka dia perlu mencabut ataupun mengambil kertas soalan yang berwarna hijau. Sekiranya gagal menjawab soalan tersebut, murid akan diberikan denda, iaitu melangkau 1 pusingan balingan dadu. Murid akan dikira menang berdasarkan berapa banyak soalan yang telah berjaya dia jawab. Baiklah, mari kita saksikan pula video simulasi permainan ini.